Alright, so kita masuk topik, satu lagi topik pasal inverse Laplace transform, tapi kali ini ialah dia dengan partial fraction. Okay, apa maksud partial fraction ni? Dalam maths dah ada pasal partial fraction ni. So, kenapa kita terpaksa guna partial fraction untuk case inverse Laplace ni adalah untuk case yang tak boleh inverse transform macam previous punya example. Maksudnya tak boleh direct. Bila kita tengok table, nak tambah entity tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. So, kita terpaksa buat partial fraction. Tadi kalau tengok case yang sebelum ni, kita boleh tambah entity, kita boleh keluarkan, kan? Macam ni, kita keluarkan 2 keluar pergi depan, 7 pergi depan, 5 pergi depan. Kemudian kalau perlu tambah entity, tambahlah. Kalau tak perlu, boleh convert direct. Tapi kalau inverse yang berkaitan dengan partial fraction ni, bermaksud case yang tak boleh inverse direct macam previous example, maksudnya kita tak boleh nak tambah entity, tak boleh nak keluarkan direct macam tu, kemudian convert direct. So kita terpaksa split kita punya soalan tu. Split up kita punya soalan guna partial fraction, kemudian baru kita convert ataupun kita inverse Laplace. Okay. So XS kali ni ialah kita nak convert S kepada T tapi menggunakan partial fraction. Alright. So nak convert kepada partial fraction ni kita kena tengok case soalan kita. Kalau dia case 1, ini cara dia. Kalau case 2, ini cara dia. Case 3, ini cara dia lah. Case 1, kita punya denominator. Okay, saya tengok. Kalau kita punya soalan pun kena pecahan. Pecahan ni bermaksud ke atas ialah numerator, bawah ialah denominator. Okay. So kalau case 1, denominator dia mesti real and distinct. Kalau case nombor 2, denominator dia mesti real and repeated. Case nombor 3, denominator dia mesti complex and conjugate. Denominator ni bermaksud pecahan yang duduk bawah. Okey. Pecahan yang duduk bawah. Contoh ini. Okey. Alright. Ini. Okey. Contoh ni numerator, apa-apa nombor tak kisah. Denominator real and distinct. Real and distinct maksud clear. S tambah 1, S tambah 2. Real. Real ya. Dia nombor real. Okay, tak ada kompleks dan sebagainya. Okay, yang case nombor 2, ini case nombor 1. Case nombor 2, denominator dia mesti real and repeated. Dia real macam tadi juga, tapi repeated. Repeated tak mana? Ada kuasa di sini. Case 1 tak ada kuasa, case 2 ada kuasa. Bila ada kuasa, kita guna case 2 punya partial fraction. Kalau tak ada kuasa, kita guna case 1 punya partial fraction. Case yang ketiga, denominator dia complex conjugate. Complex conjugate ni senang cerita dalam bahasa mudah kita ni tak boleh nak sorry. Ni. Complex conjugate maksudnya tak boleh faktor. Okey. Okay, dia ada case yang kita boleh faktorkan nombor panjang-panjang ni. Faktorkan maksudnya kita boleh jadi S tambah 1, S tambah 2. Itu boleh faktor. Macam ni, S kuasa 2 tambah 2, S tambah 5. Kita tak boleh nak faktorkan dia. Tak boleh nak bagi dia jadi S tambah 1, darab pula S tambah 2. Tak boleh. Okay, nanti kita akan tunjuk example lah. Macam mana? So, kita akan go by case by case lah. Okay, solution dia. Setiap solution for partial fraction ni ada banyak jenis. So ni cara saya buat lah. Okay. So ada 2 jenis. Satu kita boleh guna atau ni. Ini atau boleh guna cara 1, boleh guna cara 2. Cara 1 ialah matikan unknown dengan gantikan nilai ke dalam S. Atau satu lagi cara ialah compare coefficient. Atau cara-cara lain yang kamu jumpa dalam maths lah untuk partial fraction. So dalam saya suka guna 1 atau 2 lah, bergantung pada case. So mana-mana satu pun boleh. Saya akan tunjuk contoh macam mana. So example, find inverse Laplace transform of the following excess. Maksudnya dia nak cari xt lah, convert. So ini soalan dia. Okay, kalau kita tengok ni dia ada kuasa, adakah dia case 2?
So hati-hati kita faktorkan dulu. So bila kita faktorkan dulu, nampak dia apa jadi? Faktorkan maksudnya faktorkan numerator kita dulu. So keluarkan S, dia akan jadi S tambah 2. So S darab S kuasa 2. S darab ni dia akan jadi 2S lah. So bila faktorkan, bila kita ketik faktorkan, dia akan jadi kes 1 actually. Bukan kes 2. Kes 2 dia ada faktor lagi kat luar tu. So kes 1 maka kita guna macam ni. A ada B, ambil A per S, 1 A, yang kedua B. Sebab itulah A per S, B per S cos S tambah 2. So apa yang kita buat kat sini ialah kita darab silang A darab S tambah 2, maka dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian B pula darab silang belah sana, B akan darab dengan S. Sebelah sini tinggal 1. Sebab bila kita darab silang, denominator kita akan hilang. So darab silang, lepas tu hilang bawah ni. So A darab S tambah 2, B darab S, hilang bawah dia. 1 pun hilang bawah dia. Okay. So dia akan tinggal macam ni je. 1 sama dengan A darab S tambah 2 tambah B darab S. Okay, solution. Macam saya kata tadi lah. Ini solution yang tadi ni. Solution 1 atau 2 ni. Nak pilih yang mana? Sebab lepas kita darab silang, kita nak pilih 1 ke? Kita nak pilih 2. So dalam kes saya, lepas darab silang, saya nak guna solution 1. Iaitu matikan unknown. Matikan unknown dengan gantikan nilai ke dalam S. Okay, apa maksud dia? Okay. Contoh dia, ini kita punya soalan. Kita punya darab silang tadi. Sepadan balik merah ni. Okay. Okay. Alright. Matikan unknown B. So, jadikan S kosong. Okay. Nak matikan unknown B. Nak matikan unknown B, jadikan S ni sama dengan kosong. Kosong darab B apa jadi? Kosong. Maka mati B tu. Sebab itulah nama dia matikan unknown B. So bila S kosong, mana-mana yang S pun kosong lah. So S ini kosong, S ini pun kosong. So bila kosong maka dia akan jadi kosong tambah 2 jadi 2. B darab kosong jadi kosong. Maka yang tinggal ialah 2A. Maka dapatlah jawapan A sama dengan 1/2. Tadi kita matikan unknown B. Belum settle lagi. Kita matikan pula unknown A. Matikan unknown A. Let S sama dengan negatif 2. Kenapa S sama dengan negatif 2? Back to yang ni balik. Okay. Alright. Yang atas yang balik. Saya padam. Okay. Tadi kita nak matikan B. Sekarang kita nak matikan A. Macam mana nak matikan A? S ni samakan negatif 2. Kenapa? Sebab negatif 2 tambah 2 apa jadi? Negatif 2 tambah 2 akan jadi kosong. So kosong darab A, matilah A tu. So yang tinggal adalah B dengan S sajalah. So bila S ni dia tak mati sebab bila ganti S sama negatif 2, A saja mati. S kat sini negatif 2 jugalah sebab bila kita ganti S tu dengan satu nilai, semua nilai tu akan ganti dalam SS yang dalam tu. So dalam kes ni negatif 2 jadi S kat sini. So negatif 2 jadi S kat sini lah. So B jadi negatif 2B. So jadi macam ni lah. Negatif 2 tambah 2 kosong. Maka A ni mati. Matikan unknown A. So B kat sini ada S kan tadi kan. So S negatif 2 negatif 2B. Maka B adalah negatif 1/2. Dah dapat nilai A, dah dapat nilai B. Ganti balik dalam sebelum terjadi dan jarak silang tadi. Sebelumnya terjadi jarak silang ialah yang macam ni kan. So ambil negatif 1/2 bubuh sini. Ambil 1/2 bubuh dalam ni. Maka jadilah macam ni. So A adalah 1/2. B adalah negatif 1/2. Cantik-cantikkan balik. Maka dia akan jadi 1/2 per 1 per S tambah tolak kan. Sebab tu dia jadi tolak. Okay, yang ni saya keluarkan cepat-cepat sebab kita nak convert. Selepas dia jadi bentuk macam ni barulah kita boleh inverse dia. Sebab kita terpaksa pecahkan guna partial fraction soalan tadi tu.
sebelum ni punya example, kita terpaksa tambah entiti ataupun keluarkan sahaja numerator tu keluar. So boleh direct inverse. Dalam case ni tak boleh. So terpaksa guna partial fraction. Bila dia guna partial fraction, barulah kat sini ni. Dekat sini ni barulah kita boleh jadikan dia Laplace. So barulah inverse Laplace. So nampak saya inversekan ini XS. So inilah XS kita. XS yang dah dipecahkan soalan dia guna partial fraction. So 1/S senanglah nak tengok. 1/S ialah 1. Tengok table. 1/S kuasa 2 ialah E negatif 2T. Maka dapatlah inilah jawapan. Okay. Alright. Next example ialah case 2. Case 2 dia ada kuasa 2 dekat sini. So bila ada kuasa 2 kat sini, kita kena guna ABC. Terpaksa guna ABC. Kalau case 1 dia ada sebab ada dua numerator, denominator tu ada S tambah 1 dan S tambah 2 saja kan tadi kan. S per S tambah 2. S, ini ada, ini satu untuk A, ini satu untuk B. Dalam case ni dia ada 3. Kenapa 3? Sebab dia adalah case 2. Case 2 kita terpaksa ambil S tambah 1 ni bagi jadi A. Okay. S tambah 1 ni bagi jadi A. S tambah 2 bagi jadi B. Kemudian untuk C, ambil semua ni. Bagi dekat C. Sebab itulah A per S tambah 1. S tambah 1. B per S tambah 2. B bagi kat dia S tambah 2. C, kita ambil S tambah 2 kuasa 2 bagi dekat C. Senang cerita, B dapat yang dalam kurungan saja. Kuasa 2 tak dapat. Untuk C, kita bagi semua kat dia. S tambah 2 bagi, kuasa 2 pun bagi kat dia. Kemudian sama macam case macam tadi, darab silang juga. Okay, darab silang ni special sikit sebab dia ada ABC. Maka A akan darab dengan C punya bawah. Okay, so A, S tambah, C punya bawah, S tambah 2 kuasa 2. Ini dia. Okay, kemudian C darab silang yang A punya. Okay, C darab silang yang A punya. Sebab itulah C darab dengan S tambah 1. B nak darab siapa? B darab 2. B darabnya A punya, iaitu S tambah 1. Dia darab yang C punya, tapi yang dalam saja S tambah 2. Yang kuasa 2 jangan ambil. Okay. Dengan S kecil jangan ambil. So ini macam mana kita boleh dapat yang expression yang inilah. Okay. Macam saya kata tadi, lepas darab silang apa jadi? Lepas darab silang, hilang yang bawah ni. Denominator hilang. Hilang untuk belah kanan, sama macam tadi juga hilang untuk sebelah kiri. Sebab itulah jadi tinggal 3S tambah 4 sama dengan A S tambah 2, B S tambah 1, S tambah 2 dan C S tambah 1. Okay. So sebab itulah expression ni jadi macam ni. Sebab bawah dah lepas darab silang, dia dah hilang lah. Okay. Alright. Kemudian next step ialah darab masuk je lah. Okay. Darab masuk sahaja. Ni darab masuk lah. A darab ni, yang ni darab ni, yang ni darab masuk lah. Maths biasa lah. So kita buat maths biasa, susun geng dengan geng. Geng S kuasa 2, macam A darab S kan. A darab A S kuasa 2. So A S kuasa 2. Ada lagi tak A kuasa 2 macam ni? B S kuasa 2. So geng dengan geng. Ni geng S kuasa 2, kumpulkan dia. Geng yang S saja, kumpulkan dia, keluarkan. Kemudian geng yang tak ada S langsung. Ni tak ada S langsung. So kumpulkan dia, kurungkan. So kita akan dapat 3 jenis geng. Satu geng yang ada S kuasa 2, satu geng yang ada S, satu geng yang tak ada S langsung. Untuk belah kanan, belah kiri ni biarkan. Okay, untuk case kedua ni saya saja nak guna solution yang kedua pula untuk partial fraction. Okay, tadi saya dah guna matikan unknown. Yang kedua, compare coefficient. Itu sebab kita buat geng dengan geng tadi. Sebab kita nak compare coefficient kiri dengan kanan. Okay. Kiri dengan kanan. Alright. Compare coefficient ni maksudnya geng dengan geng. Cuba tengok ni. Geng compare coefficient kiri dengan kanan. Cuba tengok geng S kuasa 2. S kuasa 2 ni kanan kan. Okay, ini kanan, ini kiri.
Okay, belah kiri ni ada tak geng dari S kuasa 2? Tak ada langsung. Okay, so belah S kuasa 2, oh tersilap ni. A tambah B. Okay, right. Okay. Untuk geng S kuasa 2, belah kiri dia ada tak? Tak ada. So, A tambah B sama dengan kosong. A tambah B sama dengan kosong. Untuk geng S ialah 4 tambah A tambah 3B tambah C kan. Cuba tengok belah kiri dia. Geng S ada tak? Geng S ialah 3. So, 4A tambah 3B tambah C ni, ini ni, geng dia ialah 3 untuk sebelah kiri. A tambah B tadi, A tambah B ni belah kanan, untuk geng dia belah kiri, S kuasa 2 tak ada sebab tu dia kosong. Okay. Kita tengok pula geng yang tak ada S langsung iaitu ni. 4 tambah A, 2B tambah C. Tengok belah kiri dia. Belah kiri dia ada S yang tak ada langsung. Ni 4. 4 tak ada S langsung kan. Sebab itulah 4 tambah 2B ni tambah C ni dia akan pergi ke sini. 4 tambah A tambah 2B tambah C. Geng dia belah kiri ialah 4. 4. Sini. Okay. So kita kumpul, inilah kita panggil compare coefficient. Compare belah kanan ada geng tak dengan belah kiri. Kalau ada, samakan nilai dia. Okay. So bila kita compare macam ni, saya terpaksa padam. Sekejap nanti serabut. Okay. Okay. Bila kita compare macam ni, senang kita nak buat kita namakan dia yang ni ialah equation 1, ini equation 2, ini equation 1, ini equation 2, ini equation 3. Senang kita nak buat tolak ke tambah ke. Okay, contoh macam ni. Saya buat from 3 dengan 2 ni saya tolak. 3 ni equation 3 kan. 3 tolak equation 2. So 4A tolak 4A, 2B tolak 2B, C tolak C, 4 tolak 3. So 4A tolak 4A, kosong. 2B tolak 3B, negatif B. C tolak C, kosong. So apa yang jadi ialah 4, belakang 4 tolak 3, 1. Okay. So belah sini tinggal negatif B, belah sini tinggal 1. Maka negatif bawa pergi sana, B sama dengan negatif 1. Okey, B sama dengan negatif 1. Kita boleh buat tolak macam ni. Sebab kita tengok, okey, kalau tolak 3 tolak 2 ni, kita boleh cancel. 4 dengan 4 cancel. C, kalau 3 tolak 2, C boleh cancel. So, yang tinggal ialah B je lah. So, 2B tolak B, negatif B. 4 tolak 3, 1. So, dapat unknown tu ialah B saja. A dengan C dah di-cancelkan oleh operasi 3 tolak 2 ni. Terus kita dapat nilai B sama dengan negatif 1. So, from B sama dengan negatif 1 ni, from ni, kita ganti dekat equation 1. Okay, ambil equation 1 ni. A tambah B kan. B dah tahu nilai. So, B ialah negatif 1. So, A tolak 1 sama dengan kosong. Okay, nampak? So, sini. A tambah B. B dah ada nilai. Ganti saja B dalam ni. A tambah B ni mana? Equation 1. Equation 1 tadi. From 1, nampak? Okay, so A tambah tolak 1. A tolak 1. A sama dengan 1. Dah dapat satu lagi unknown iaitu A. Sekarang, B dah dapat. A dah dapat, yang tak ada ialah C. So, substitute nilai A, substitute nilai B ke dalam 2. Nak ganti ke dalam 3 pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab hanya equation 2 dan 3 sahaja yang ada C. Equation pertama tak ada C. So, gantilah. Tak kisah nak ganti dalam 3 boleh, nak ganti dalam 2 boleh. Dalam kes ni, saya ganti dalam 2.
So A nilai dia 1, B nilai dia negatif 1, C tak ada nilai, ganti, dapatlah C sama dengan 2. Okay, back to kita punya partial fraction yang sebelum darab silang tadi. Ganti nilai A, ganti nilai B, ganti nilai C. Dah dapat nilai tadi. So 1, negatif 1, 2. Okay, dapatlah macam ni. Dia akan jadi 1 per S tambah 1 per 1 S tambah 2, 2 per S tambah 2. Baru kita boleh inverse Laplace. Sebelum tadi tak boleh. Cuba bayangkan kalau kita tak buat partial fraction, kita nak inverse ni macam mana ni? Susah. Kita nak tambah entiti tak boleh, susah. Kita nak keluarkan susah. So bila kita partial fraction, dia akan jadi simple macam ni. 1 per S tambah 1. Kita dah tahu, bila tengok table ni dah tahu, ini mesti E punya, exponential punya daripada table tu kan. So tengok table, dapat, tengok table, dapat, tengok table, dapat. Settle soalan. So inilah jawapan dia. Okay. So ini jawapan dia. E negatif T, E negatif 2T, 2T, E 2T. Okay. Alright. Yang saya pingkan ni ialah kadang-kadang ada table yang dia tak ada UT ni. Tak ada UT ni. Okay. Tak ada UT. Okay. Tak percaya, kita tengok table yang first sekali. Okay. Nampak? Ada UT. EAT saja. Tak ada UT pun kat sini. T saja. Tak ada UT kat sini. Kalau kadang kita refer pada Google punya Laplace table, dia ada yang UT. Contoh, saya bagi contoh kat bawah. Sekali. Ini. Nampak? Dia ada UT. Table yang sama, cuma dia tambah. UT. Nampak yang tadi kita buat factorial kan? So, dia ada UT. EAT kita. EAT kita ada UT. So, ini adalah table untuk unilateral. UT ni maksud dia adalah sejenis signal. Okay. Signal apa? Cek balik chapter awal. UT tu signal apa? Apa nama UT tu? Okay. Saya bagi contoh lah. Ada lagi signal. Unit step punya signal. Okay. Ni table. Ada lagi satu label Laplace. Dia bukan saja tambah UT. Dia bagi tahu signal description lagi. UT ni rupanya unit step. Okay. Unit step. UT campur dengan exponential ni, dia berjaya exponential, impasse, delta T rupanya impasse, TUT rupanya ramp. Okay. UT ni bermaksud dia nak bagi tahu kata dia ada darab dengan step lah. Okay. Dengan step, dan dia adalah unilateral. Okay. Nampak perkataan unilateral di sini. Unilateral apa maksud? One-sided. One-sided. One-sided apa maksud? Kosong ke infinity saja. Apa maksud one-sided? Kosong ke infinity. Kosong ini time. Ini maksudnya time lah. Okay. Time. Time kosong sampai infinity. Bermaksud dia hanya sebelah sini saja. So, sebab itulah dia UT. Okay. Sebab itu dia adalah UT. Alright. Okay. So, itu sahaja untuk inverse Laplace.